Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera. Baik, kita akan teruskan dengan episod 43, part 2. Akhirah. Baik, kita teruskan. Dia tetap tidak menjawab kecuali menyalak seperti anjing. Dia berlegar-legar juga tidak jauh dari Saidon yang kelihatan terbaring. Di sekelilingnya dipenuhi dengan nanah yang berbau hanyir sehingga meloyakan anak tekak saya. Bila dia enggan memberitahu saya membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali dan mengembuskan ke arahnya. Terjerit-jerit dia seperti seekor anjing yang kesakitan, terkongkong-kongkong merebahkan badan ke tanah. Aku tahu siapa engkau ni sekarang. Ejek saya menyakitkan hatinya. Kau setan yang tak sempurna. Sebab itulah kepala engkau tu jadi binatang, jadi anjing. Bentak saya seterusnya. Lembaga orang berkepala anjing itu menggolek-golekkan tubuh di tanah, menahan kesakitan. Saya tahu lembaga itulah yang meresap ke tubuh Saidun ketika penduduk kampung diganggu orang berkepala anjing. Tetapi bagaimana Saidun boleh terjerumus untuk menjadi demikian? Cakap, kenapa yang kau ganggu Saidun? Jerkah saya lagi. Dia mendongak ke atas menyalak nyaring. Seluruh tubuhnya berkudis itu dipenuhi dengan nanah. Ternyata keadaannya benar-benar parah. Tetapi penderitaan itu terpaksa ditanggung oleh Saidon juga. Disebabkan lembaga orang berkepala anjing itu masih juga tidak dapat bercakap. Saya tidak boleh terus-menerus menyerangnya. Bagi mencari jalan mendapatkan rahsia dirinya, saya mula menguatkan zikir Ya Latif. Saya memohon doa kepada Allah supaya lembaga orang berkepala anjing itu memberitahu rahsia yang sebenarnya. Setelah mendapat rahsia tersebut, barulah boleh diusahakan bagaimana mahu menyelamatkan Saidon dari genggamannya. Selagi rahsia itu tidak diperolehi, saya tidak dapat melepaskan Saidon dari kawalannya. Saidon hanya terlentang sahaja tidak bergerak. Matanya sahaja terkebil-kebil memerhatikan lembaga orang berkepala anjing itu. Berlegar-legar di sampingnya. Saidon tidak berusaha langsung untuk melepaskan diri dari kawalan lembaga tersebut. Selepas saya menamatkan zikir ini, saya dapat melihat di mana Saidon mempunyai keinginan mahu belajar dari Ngah Jamat ilmu-ilmu kebatinan. Tetapi dia tidak berani berterus terang. Bagaimanapun, dia sering berdamping dengan Ngah Jamat. Satu hari, dia telah mencuri buku tulisan Ngah Jamat mengenai jampi serapah dan ilmu perdukunan. Dengan tidak setahu Ngah Jamat, dia telah menyalin beberapa amalan yang tercatat dalam buku tersebut. Saidun cekal untuk mengamalkan satu ilmu yang boleh bekerja kuat dengan tujuan dia boleh membuat kerja-kerja berat yang boleh mendapatkan pendapatan lumayan. Tentu dia mudah bekerja kontrak dengan menerima upah yang tinggi. Dia pun mengamalkan dengan tidak mendapat bimbingan dari guru tertentu seperti Ngah Jamat. Apa yang disalin dari buku catatan Ngah Jamat itu diharapnya akan berhasil memperolehi cita-citanya itu. Inilah kesilapan besar Saidon, melakukan amalan dengan tidak berguru. Setiap amalan seharusnya mempunyai guru membimbing supaya amalan itu tidak terpesong. Tetapi Saidon tidak pernah memikirkannya. Baginya, setiap amalan tidak perlu guru. Memadai dengan membaca petua-petua seperti yang dicatatkan. Kira-kira 40 malam dia mengamalkan seperti yang disalinnya dari buku catatan Ngah Jamat. Dia merasa seluruh badannya ditumbuhi bulu. Ketika itu datanglah satu lembaga orang berkepala anjing yang mengajaknya merayau-rayau ke dalam kampung. Setiap malam, dia keluar mengikut lembaga berkepala anjing itu. Lembaga tersebut melatih dia, membimbing dia dan melindungkan dia dari sebarang ancaman. Sejak itu, Saidun tidak lagi mengenal masyarakat kampung. Dalam masa ini, Saidun sudah dapat merasakan dirinya cukup kuat kerana mampu memikul sebatang pokok sagu. Malah dia pernah juga menguji kekuatannya dengan menggegarkan sebatang pokok kelapa hingga gugur buahnya. Selepas itu, yakinlah dia bahawa amalannya selama ini sudah mencapai kejayaan. Sayangnya, dia lupa akan lembaga orang berkepala anjing yang memimpinnya selama ini, sering membawa dia mengganggu orang-orang kampung pada waktu malam. Akibat dari gangguan itu, orang-orang kampung berkumpul di surau membacakan Yasin. Kesan dari orang-orang kampung membaca Yasin beramai-ramai itulah
tubuh orang berkepala anjing itu mula dihinggapi kutu anjing. Akhirnya menjadi gatal serta ditumbuhi kudis seluruh badan. Ketika dia termasuk perangkap Ngah Jamat, hampir juga dia dibunuh oleh orang-orang kampung. Mujurlah lembaga tersebut datang menyelamatkannya dan melarikan dia. Bagaimanapun, lembaga berkenaan tidak dapat mengatasi kekuatan surah Yasin yang dibaca beramai-ramai oleh orang kampung. Penderitaan lembaga orang berkepala anjing inilah yang dirasakan oleh Saidun sekarang. Sekarang ni aku dah tahu siapa awak, kata saya mencabar lembaga orang berkepala anjing itu. Dia mahu melompat menerkam saya, tetapi tidak berdaya. Kulitnya semakin reput dan luruh berkeping-keping ke tanah. Kau dah nak mati. Kau tak boleh. Memang tak boleh pun lawan surah Yasin yang orang-orang kampung baca beramai-ramai dulu. Pergilah kau dan tinggalkan Saidun. Perintah saya mengingatkan dia supaya jangan berkeras. Dia berpaling ke arah saya, menyalak seperti anjing yang garang. Saya tahu dia pun jenis puaka juga. Dia mencari kesempatan bila diseru oleh Saidun dulu dan meresapi semangat Saidun yang berminat sangat mahu menuntut ilmu-ilmu kebatinan sekalipun dengan tidak berguru. Bagaimanapun, Saidun mesti diselamatkan. Saya tidak boleh menyerang puaka itu selagi Saidun tidak dapat dibawa balik. Kerana Saidun juga akan terancam sekiranya saya terus menyerang puaka orang berkepala anjing itu. Sebab mereka berdua sama-sama sudah menerima balasan dari surah Yasin yang dibacakan oleh orang-orang kampung secara beramai-ramai. Itulah yang saya katakan, sesiapa yang dapat melihat ke dalam makrifat tentang bagaimana kuatnya ayat Allah akan dapat menyaksikan sendiri bagaimana seksanya syaitan atau kaum kerabatnya apabila diserang dengan ayat-ayat Quran. Lembaga orang berkepala anjing ini sudah merasakan derita akibat surah Yasin itu. Seluruh tubuhnya ditumbuhi kudis. Dagingnya semakin mereput, jatuh berkeping-keping, luruh seperti daun-daun kering. Tetapi dia masih tidak mati. Dia tetap bertahan walaupun bagaimana derita sekalipun. Kau dah tak tahan dengan bacaan Yasin dulu, kan? Kata saya cuma memujuknya mengalah. Sekarang ni, kau lepaskan Saidun. Biar dia dijaga oleh keluarganya. Tegas saya sambil perlahan-lahan meniupkan Fatihah 3 kali. Semakin dihembuskan Fatihah, semakin luruh dagingnya berkeping-keping. Barulah saya dapat fahami bahawa langkah Ngah Jamat melarang Saidun memakan daging sesudah sakitnya sembuh dahulu adalah untuk menjauhkan dari orang berkepala anjing. Sekiranya Saidun dapat semula ke tangannya, dia tentu membalas dendam kepada Saidun. Bukan lagi bersahabat dengan Saidun seperti sebelumnya. Apa yang dialami oleh Saidun sekarang adalah kesan dari balas dendam lembaga berkenaan. Artinya, kalau dia terseksa, biarlah sama-sama terseksa. Saya cuba menjauhkan lembaga tersebut dari Saidun, tetapi dia seolah-olah tahu maksud saya. Dia tidak mahu bergerak jauh dari sisi Saidun. Saya boleh menyerangnya dalam keadaan demikian. Bagaimanapun, Saidun tentu terancam sama. Dalam keadaan begini, mereka berdua sebenarnya sudah bersatu. Hanya untuk merenggangkan menjadi masalah sedikit. Kecuali kalau Saidun berupaya menentang lembaga tersebut, maka bolehlah saya membantu. Dalam masa saya teragak-agak mencari jalan ini, Ngah Jamat muncul dari satu kepulan asap putih dari penjuru sebelah kanan. Saya lihat dahi Ngah Jamat bercahaya memancar-mancar hingga menyilaukan mata lembaga tersebut yang melihatnya. Dah lama aku bersabar dengan kau ni. Bentak Ngah Jamat keras. Suaranya bergema sampai menggegarkan bumi tempat lembaga itu berjejak. Aku tak cari Saidun, tapi dia yang cari aku. Sahut lembaga itu terketar-ketar. Suaranya tidaklah berapa jelas kerana seakan-akan rungutan anjing juga. Aku dah suruh kau pisahkan dia. Ngah Jamat semakin marah. Dia cari aku lagi, katanya ketakutan. Apa pasal lah kau terima dia? Bukankah kau dah berjanji tak akan mengganggu lagi? Jerkah Ngah Jamat bercekak pinggang. Cahaya dari dahinya semakin bersinar menyilaukan. Saya lihat lembaga itu terlalu takut dengan kehadiran Ngah Jamat.
Tidak seperti semasa berhadapan dengan saya. Bagaimanapun dia tetap tidak bergerak jauh dari sisi Saidon. Memang Ngah Jamat juga tidak akan menyerang lembaga berkepala anjing itu selagi dia tidak menjauhkan diri dari Saidon. Lagipun adalah mustahil mahu memisahkan kerana ekor lembaga tersebut bercantum dengan ekor yang tumbuh pada Saidon. Masalah itu saya perhatikan sejak tadi. Kalau lembaga itu terus diserang, berarti Saidon juga terancam. Mungkin dengan kedatangan Ngah Jamat ini boleh mengelirukan lembaga berkenaan. Silauan cahaya di dahi Ngah Jamat, mungkin saya boleh gunakan kesempatan untuk melepaskan cantuman dua ekor tersebut. Saidon ni, dia tak bersalah. Dia tak pernah panggil kau. Ngah Jamat memberi ingatan keras. Dia beramal tak berguru. Dan mengapa pula kau berani mengaku guru? Suara Ngah Jamat bergema dan menggerunkan. Silauan cahaya di dahi Ngah Jamat semakin mengganggu pandangan lembaga tersebut. Dia berpusing-pusing mahu menyembunyikan matanya dari silauan cahaya itu. Ternyata Ngah Jamat bukanlah sebarang dukun biasa, tetapi seorang ahli agama yang bermartabat. Tidak salah tegaan saya selama ini bahawa Ngah Jamat bukanlah sembarangan. Memang saya sedari silauan cahaya di dahi Ngah Jamat itu adalah menunjukkan zikirnya yang mantap. Silauan zikir yang mantap itu tidak akan dapat ditentang oleh syaitan. Mata syaitan akan terbakar tatkala merenungi dahi orang-orang yang mempunyai zikir yang mantap. Kalau kau degil, seluruh keturunan kau akan mengutuk. Ngah Jamat berkata. Dalam sekali mata sahaja beratus-ratus lembaga orang berkepala anjing menjelma di situ. Semuanya menyalak seperti anjing menghadap lembaga yang dipenuhi kudis tokak seluruh tubuh itu. Salakan itu menggerunkan sesiapa sahaja yang mendengarnya. Berhenti! Perintah Ngah Jamat. Semua lembaga orang berkepala anjing itu patuh pada perintahnya. Silauan cahaya di dahinya semakin bersinar, memancar-mancar seperti matahari terbit pagi. Bagi saya, tidaklah mengherankan bila Ngah Jamat boleh memerintahkan semua lembaga orang berkepala anjing yang beratus-ratus itu. Kalau dengan doa dan ayat-ayat Allah, Nabi Sulaiman boleh memerintahkan seluruh makhluk jin termasuk syaitan. Bukanlah mustahil bagi Ngah Jamat melakukan demikian bila sudah mengamalkan doa-doa tertentu dari ayat-ayat Quran itu. Tidak menjadi kesalahan kalau kita menggunakan syaitan-syaitan untuk memerangi syaitan yang lain. Sebaliknya kalau kita bersahabat dan meminta pertolongan dari syaitan, itu adalah bertentangan dari akidah. Sebab itulah, ramai alim ulama tidak membenarkan sangat kita mempelajari kebatinan Islam kalau tidak mendalami pengajian Islam dahulu. Sebab itulah saya tercari-cari tentang kebatinan Islam ini. Tetapi jangan fikir semuanya dapat dengan mudah, kecuali dengan izin Allah belaka. Berbalik kepada cerita Ngah Jamat tadi, saya melihat beratus-ratus lembaga berkepala anjing sudah mengawal Saidun dari ancaman lembaga yang penuh ditumbuhi kudis itu. Kau yang bersalah, maka kau sendiri mesti menerima hukuman. Ujar Ngah Jamat memberi isyarat kepada lembaga berkepala anjing yang lain supaya melepaskan Saidun. Kau takkan lepas lagi. Kawasan ini semua sudah dikawal oleh ustaz tu. Kata Ngah Jamat menudingkan jari ke arah saya. Rupa-rupanya Ngah Jamat sudah pun tahu saya ada di situ. Dengan ini, saya semakin bersemangat kerana saya tidaklah berseorangan menghadapi lembaga orang berkepala anjing yang mengancam Saidun. Lembaga itu memang tahu dirinya sudah terkurung. Sebab itulah dia semakin gemetar dengan kedatangan Ngah Jamat. Pada mula-mulanya dia hanya berpura-pura sahaja mahu menentang saya. Padahal dia sendiri tahu kekuatannya tidak dapat menandingi kekuatan ayat Quran yang saya bacakan. Seperti tidak bermaya, lembaga yang dipenuhi kudis itu mengelak. Dia mengelak sedikit apabila beratus-ratus kaum kerabatnya yang mematuhi Ngah Jamat melepaskan Saidun darinya. Dia terjerit-jerit sebaiknya Saidun diambil oleh kaum kerabatnya, lalu diserahkan kepada Ngah Jamat. Kemudian menggelupur ke atas tanah menahan seksa yang amat sangat. Selama ini kesakitannya dikongsi bersama oleh Saidun. Tetapi, selepas Saidun dipulangkan kembali oleh kaum kerabatnya kepada Ngah Jamat, dia menanggung seksa akibat bacaan surah Yasin itu bersendirian sahaja.
Ngah Jamat pun menyuruh semua lembaga orang berkepala anjing itu meninggalkan tempat itu. Mereka semua mematuhi perintah Ngah Jamat, lalu gaib dari pandangan saya. Selepas itu dia memberi isyarat kepada saya mengajak balik semula. Dia sendiri yang mengawal Saidun untuk dibawa balik. Kemudian kami berdua pun berpisah. Apabila saya membuka mata, saya dapati Saidun sudah terbaring letih. Manakala pula Ngah Jamat sedang menghisap rokok daunnya. Dia tersenyum melihat saya yang masih lemah. "Syukurlah Ustaz ada untuk membantu," katanya sambil menghulur gelas berisi kopi O. Saya tidak menyahut. Kerana pengalaman begini, hanya saya dan Ngah Jamat saja yang dapat merasakan. Sedangkan jiran-jirannya lain tidak tahu apa-apa mengenai apa yang telah berlaku. "InsyaAllah, Abang Saidun tu akan sembuh, Kak." Saya memberitahu Lijah yang masih dalam keadaan sedih. Keesokan harinya saya diberitahu oleh Lijah, kudis di seluruh badan Saidun sudah mulai kering. Tidak ada lagi nanah yang membengkak. Bagaimanapun, saya terpaksa balik juga setelah tidak disangka-sangka sampai 2 malam di rumah Ngah Jamat. Alhamdulillah, saya mendapat khabar dari Mak Sitam. 2 minggu selepas itu, penyakit Saidun sembuh betul.